kalau boleh kita nak berjumpa, nak bertentangan, nak tengok muka dia cantik tak? Jap. Okay, saya sambung lagi. So kita nak berjumpa dengan kasih kita kalau boleh kan. So sama juga dengan kita dengan Rasulullah, kalau boleh kita nak bersama-sama dengan Rasulullah lah di syurga nanti. InsyaAllah sama-sama kita doakan supaya kita mendapat syurga yang sama dengan Rasulullah. Okay, itu salah satu kelebihan berjihad. Tu kisah tu bila dia cakap hamba Rasulullah tu cakap nak bersama-sama dengan Rasulullah di syurga, Rasulullah beritahulah beberapa amalan kepada dia. So saya tak nak ulas yang tu lah. So untuk saya nak ulas yang seterusnya, poin yang keempat ni, dia anugerahkan mati syahid. So untuk mati syahid ni semua orang nak sebenarnya. Sebab tu kita kena tahu beberapa cara yang saya tahu Ustazah, kalau salah tolong betulkan. Okay, untuk mati syahid sebagai contoh, kalau kita ni dalam perjalanan dalam untuk menuntut ilmu, sebagai contoh murid sekolah kan, so andai kata kita meninggal, bukan saya minta tak, tapi kalau awak dalam sekolah, amal awak baik dalam sekolah, tiba-tiba ditakdirkan Allah awak accident, so awak akan dianugerahkan mati syahid sebab mati dalam menuju ke tempat menuntut ilmu, tu anugerah mati syahid. Yang lain-lain mempertahankan agama macam askar, polis, kalau dia meninggal pun insyaAllah dia anugerahkan mati syahid. Kalau contoh dulu ada kes di Lahad Datu. So Lahad Datu panjang ceritanya pula Ustazah. Ustazah okey? Okey. Lahad Datu mungkin saya kongsikan dalam kelas saya secara live lah kot. Kalau nak share kat sini panjang pula nanti. Tak sempat ni rasanya 1 jam. Okey, boleh? Okay, yang tu kelebihan dia ada 7. So maksudnya kalau dalam soalan dia keluar, bolehlah jawab diampunkan dosa, mendapat ganjaran pahala yang biasa-biasa, jawapannya yang biasa-biasa orang jawab. Okay, diampunkan dosa, mendapat ganjaran pahala, mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. 3 seharusnya dah cukup. Biasanya dia akan tanya dalam soalan dalam 2, 3 ataupun 4 dia punya kelebihan. So akan dapat markah lah. Okay. Okay, yang seterusnya boleh saya teruskan, Ustazah? Okay. Okay, yang seterusnya contoh jenis jihad. So yang ni saya ambil dalam buku teks. Muka surat, jadi dialog antara Ustaz Malik dengan Anas, dan yang kedua ni muka surat 66-67. Anissa dan Ustazah Salwa. Okay, so saya ringkaskan lagi supaya senang faham lah. So yang pertama, untuk kita sebagai masyarakat yang biasa ataupun sebagai orang Islam, yang kita kena buat 2 jihad lah yang kita boleh buat. Yang pertama ialah jihad ilmu. So apa yang kita katakan sebagai jihad ilmu ni? So yang pertama, kita kena belajar dengan bersungguh-sungguh, dengan niat yang ikhlas, dan akhirnya bila kita dapat ilmu, kita hendaklah berbakti dan beramal dan berbakti kepada umat Islam. Sebab tu saya kata semalam dalam live saya saya kata tanpa ilmu ni kita tak ada apa-apa. Okay, dalam satu hadis lain Nabi cakap kalau kau nak berjaya di hadis ke Ustazah ni ke kata-kata Sayyidina Ali? Sama, kalau engkau nak berjaya di dunia dengan ilmu, kalau kau nak berjaya di akhirat dengan ilmu, kalau kau nak berjaya di dunia dan di akhirat pun guna dengan ilmu. Ustazah, ni hadis ke kata-kata Sayyidina Ali? Saya kurang pasti. Ustazah? Ya. Kata-kata ke ataupun hadis Nabi? Saya kurang pasti yang tu. Saya rasa kan salah bagi susah pula. Tak apa. Kalau tak pasti, yang penting poin tu yang kita nak. Maksudnya dengan ilmu kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Sebab tu yang inilah salah satu contoh jihad lah. Maksudnya datang sekolah dengan niat yang ikhlas dan belajar bersungguh-sungguh.
Orang nak buat benda lain bagi saya benda tu sepatutnya tak dilakukan oleh murid sekolah lah So yang kita pergi untuk jihad yang seterusnya, jihad ekonomi. Yang ni kepada masyarakat lah terutamanya. Okay, kita untuk jihad ekonomi, kita hendaklah berusaha untuk menguasai sistem ekonomi. Sekarang ni kita lebih banyak kepada pengguna. Pengguna ni orang yang beli barang. Okay, kalau untuk jihad ekonomi, dia lebih kepada kita menjadi pengeluar ataupun pencipta barang. Sebagai contoh, kalau kita tengok dekat alat tulis kita, kebanyakannya made in China. So China yang buat. China ni kita tahu dia ialah sistem komunis. Dia punya sistem ataupun kapitalis. Kapitalis ni dia lebih kepada kewangan dan lebih kepada keuntungan. Kalau kita sebagai pengeluar ataupun pencipta, orang yang akan beli dengan kita. Itu lagi bagus sebenarnya. Yang itu sebagai jihad kita lah untuk ekonomi. Sebab kalau dalam Malaysia, konteks dalam Malaysia ni kaum Cina yang lebih mendominasi sistem ekonomi kita lah. So tak kisahlah Cina Muslim ke tak Muslim ke, tapi kaum Cina. Tapi seboleh-bolehnya kita yang beragama Islam yang menguasai sistem ekonomi di Malaysia. So kalau boleh belajar bersungguh-sungguh, yang nanti form 4 boleh ambil bidang ekonomi, belajar selok-belok, insyaAllah awak akan berjaya nanti. Saya teruskan dengan slide yang terakhir kot sebelum kita masuk Q&A. Hari ni sekejap saja. Okay. So ini tokoh-tokoh Islam yang mungkin awak baru kenal ataupun baru dengar. Saya ringkaskanlah. Zaman dulu ni zaman dulu ada seorang tokoh Islam ni zaman Khalifah Ar-Rashidin, nama dia Al-Jabbar. Sebab kenapa saya petik dia, sebab nanti matematik form 1 ke form 2 awak akan belajar algebra. So ini siapa yang menemui algebra sebenarnya, dia bukan tokoh Eropah, bukan. So dia adalah seorang tokoh yang ataupun kita panggil dia tokoh Islam. Tapi dijenamakan balik lah. So kalau non-Muslim ataupun Eropah, dia tak akan panggil Al-Jabbar, dia akan panggil Algebra. Sebenarnya yang itulah Al-Jabbar. So ini tokoh matematik di alam tamadun Islam. Yang kedua ialah Al-Khawarizmi. So Al-Khawarizmi di barat dikenali sebagai algoritma. So ini dalam matematik pun akan belajar algoritma. Nanti kalau belajar 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, yang tu lah algoritma lah. Okay. Siapa yang menemui benda ni sebenarnya dia ialah tokoh Islam yang bernama Al-Khawarizmi. Ni panggilan dia, nama penuh dia panjang lagi lah. Cuba search lah Al-Khawarizmi. So bukunya yang bertajuk Hisab Ajab Al-Muqabalah telah diterjemahkan di barat dengan judul Mathematics of Integration and Equation. So yang ni sebenarnya kebanyakan ilmu-ilmu matematik sebenarnya dipelopori oleh tokoh-tokoh Islam. Sebab dia kata kita kena jihad dalam kita kena menuntut ilmu, kita kena kuasai sistem ekonomi supaya kita menjadi pencipta ataupun pengeluar sesuatu, formula dan sebagainya. Sebab barat sekarang dia lebih kepada barat lah sebab banyak buku-buku yang ditulis dalam bahasa Inggeris sebenarnya. Sebab tu bila buku-buku yang lama ni, tamadun lama tamadun Islam yang lama, dia sudah diterjemahkan dan dia tukar nama penulis tersebut kepada macam Al-Khawarizmi algoritma tu dia kenal. Al-Jabbar, Algebra dan satu lagi kalau tak silap saya Ibn Sina. Ibn Sina ni famous. Ibn Sina kalau di barat kita dia orang panggil Avicenna. So dalam bunyi macam Spanyol sikit lah supaya mungkin orang dia macam apa, kata ini orang barat, tapi sebenarnya dia adalah orang Islam. Okay, so itu sahaja kot. Ustazah ada nak tambah apa-apa? Mungkin saya boleh saya nak tambah sikit dari segi jihad ekonomi tu. Boleh. Okey, tadi Cikgu Sufia ada tunjuk untuk jihad ekonomi. Sekarang kalau nak disesuaikan dengan
keadaan kita sekarang, kita sebagai pengguna, macam kamu murid-murid nak belajar baru sekolah kan, jadi belajar bersungguh-sungguh untuk berjaya, kemudian boleh bantu untuk bangunkan jihad ekonomi. Tapi kalau dari segi kita sekarang ni, kita boleh jadi sebagai pengguna, kita belilah produk yang produk keluaran Muslim. Jadi sekarang ni pun ada banyak produk keluaran Muslim ataupun pasaraya yang memang dia menjual produk keluaran Muslim saja. Jadi daripada situ kita boleh membangunkan jihad ekonomi, membantu untuk meningkatkan ekonomi umat Islam lah. Saya tambah itu untuk jihad ekonomi. Kemudian saya nak tambah sedikit untuk sebagai seorang pelajar lah, dari mata seorang pelajar, jihad dalam menuntut ilmu. Okey, jihad dalam menuntut ilmu ni sebenarnya menuntut ilmu juga jihad. Kalau kamu macam sekarang ni, kalau kamu dalam tempoh PKP ni kan, kamu belajar online daripada rumah, ada banyak cabaran. Contohnya kamu lebih suka lebih baik tidur daripada belajar, ataupun cikgu tak ada depan mata, tak payah buat kerja. Jadi kamu berjihad lawan lebih kurang melawan hawa nafsu lah, untuk belajar sendiri walaupun tak ada cikgu yang nampak. Okey, kamu sendiri buat, terkendirilah sekarang ni kan. Jadi tapi selalunya bila kita nak belajar tu ada banyak je halangan kan. Jadi itu kita kena lawan. Melawan nafsu, malas kan. Jadi dari samping tu dia ada lagi dalam buku juga ada menyatakan jihad teknologi. Jadi macam mana jangan biarkan orang yang bukan Islam saja yang membangunkan teknologi. Kita sebagai orang Islam pun kena pakar dalam bidang teknologi supaya kita dapat sama-sama membangunkan kita punya menaikkan martabat umat Islam lah, dan menghasilkan sesuatu ciptaan yang sesuai dengan penggunaan umat Islam yang dipanggil patuh syariah lah. Saya rasa itu je lah untuk yang saya nak tambah. Okay, murid-murid ada soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Ada tak? Sebelum saya tambah sedikit info lah untuk jihad dalam Islam. Ada soalan tak? Kita masuk ke ruangan Q&A. Cikgu-cikgu kalau nak tanya pun boleh, tak ada masalah. Kita kongsi kan. Saya bukan yang pakar, tak ada. Saya bukan ulama pun bukan. Tapi saya jawab berdasarkan saya punya pemahaman, saya punya pembacaan sahaja. InsyaAllah kalau betul-betul lah, kalau salah minta kawan-kawan tolong betulkan lah. Ada soalan boleh tanya cikgu, apa? Cikgu jihad ke ataupun kira mati syahid ke? Boleh tanya. Waalaikumsalam cikgu Dayah ke ni? Ramai geng-geng ex-BSD 1 kan Ustazah Cikgu Hidayah. Betul ni? Kak Hidayah ke ni? Bukan, Cikgu Hidayah tu Bukit Kapar. Oh okey. Cikgu Bukit Kapar. Cikgu Hidayah Bukit Kapar? Daripada dia baru masuk tu Okey. Kelas. Dia geng disiplin ni. Orang kuat disiplin. Betul. Disiplin, cikgu disiplin. Ya. Satu tim dengan saya lah. Murid-murid ada soalan nak tanya, boleh tanya. Nak keluarkan pendapat, boleh keluarkan pendapat. Nak letak apa-apa, letak je. So kita akan bincangkan ataupun kongsi lah. Ramai cikgu daripada murid kat sini ni, habis lah. Murid-murid boleh komen. Q&A sekarang Cikgu gambar tak ada. Nur Alisa Nadira. Gambar apa je? Ni gambar, ni komen ni. Nur Alisa Nadira, cikgu gambar tak ada. Ni permintaan sebenarnya. Cikgu pian jangan pindah. Allah susah. Susah bagi saya. Saya ikut rezeki lah. Anda kata rezeki saya di SMK Bukit Kapar, saya stay lah. Itu yang terbaik untuk saya sebenarnya. Walaupun hajat di hati nak pindah sebenarnya Ustazah Jana kan. Nak pindah ikut kemahuan kita, tapi Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Ada kata nak suruh kita stay, kita stay. Ada kata nak suruh kita pindah sekolah,
kita ke arah situ, insyaAllah kita ke arah situ lah. Dia tak boleh nak halang-halang tau. Okay, so doakan yang terbaik-baik saja, sama ada di mana-mana saja, supaya kita ni menjadi seorang yang sebab tu saya kata kalau isu jihad ni, kita berjihad tu di mana-mana sahaja, sama ada kita di sekolah, kita berjihad dalam untuk ilmu, kita di luar kita berjihad dalam sistem ekonomi. Kalau boleh isunya lah, dulu ada kempen BMF, betul kan Ustazah kan? Kempen BMF ni by Muslim First. So maksudnya yang tu untuk meningkatkan ekonomi Islam lah. Tapi saya nak respon sikit tentang BMF ni sebab kebanyakan kita memang support produk Muslim, ya betul. Tapi sebagai kita ni sebagai pemborong ataupun kita sebagai penjual ataupun kita sebagai pembekal Islam, sepatutnya servis kita kena tip-top. Ataupun contoh sebab saya berurusan dengan non-Muslim ada, Muslim ada. Untuk barang-barang. Ni kan sensitif pula kat sini Ustazah. Barang-barang saya sebut umum saja. So bila saya deal dengan orang Cina, servis dia memang laju. Dia kata saya nak barang ni esok boleh sampai tak? Dia kata boleh cikgu. Esok saya hantar. Esok on time dia hantar. Tapi orang Islam ni tak tahulah. Orang Islam bila saya kata boleh tak hantar esok? Cikgu, minggu depan boleh tak? So maksudnya dia tak utamakan customer dulu. Kita nak sokong dia sebenarnya. Tapi bila dah jadi macam tu, kita agak 50-50 lah kan. Tapi sebenarnya saya lebih kepada sokong produk Islam. Jangan cakap saya sokong produk Cina pula. Tak. Saya sokong produk Islam tapi pengeluar pembekal dia seharusnya berubah. Contoh anda kata anak murid saya ni dah jadi pembekal dan sebagainya. Jadi orang atasan tu yang jaga sistem ekonomi. InsyaAllah kita terapkan nilai Islam yang sebenar. Kalau kita kata esok, esok. Kalau kita kata pukul 10, pukul 10 lah. Jangan janji Melayu. Pukul 10, ni contoh. Ustazah contoh. Kalau pukul 10, pukul 10 baru masuk live. Contoh. Ataupun 10.40 baru masuk live. Tu dah nama janji Melayu. Sebab kita dah distigmakan dalam fikiran kita. Orang Melayu kalau janji lambat. So bagi saya kalau boleh, kalau pukul 10 saya mesti kena sampai. Ataupun paling lambat 5 minit atau sebab kes-kes ataupun hal-hal yang tak dapat dielakkan, saya minta maaf sebab saya lambat. Saya cuba ikut budaya orang Jepun lah Ustazah. Kita tengok budaya dia sangat cantik. Islam sebenarnya lagi cantik sebenarnya. Islam lagi cantik. Saya dah kongsikan dalam hadis sebelum ni kan. 3 tanda orang munafik. Yang pertama bila bercakap dia berbohong, bila diberi amanah dia mungkiri, dia berjanji dia mungkiri, diberi amanah dia khianati. Sama macam tadi lah, kita berjanji pukul 10, 10.40 baru masuk. Ya Allah kata. Tak apa, tapi saya positif je. Semalam dah fikiran positif. Kan, tak apa, saya positif supaya saya bagi peluang dekat semua orang lah. Semua saja saya beritahu semua orang boleh berubah sebenarnya. Sekejap, Ustazah boleh scroll komen tu sambil saya membebel ni. Boleh. Cikgu Syahadah dari BX1. Cikgu Syahadah tu dekat Meru. Cikgu Syahadah pun nak pindah dekat SPK juga. InsyaAllah Cikgu Syahadah. Cikgu je ramai ni. Cikgu ramai. Tak apalah cikgu. Kongsi-kongsi je. Waalaikumsalam. You got this. Apa lagi tentang ni. Ustazah boleh respon yang ni. Nur Alisa Nadira. Apa lagi tentang mati syahid. Ustazah boleh kongsikan sedikit. Yang mana? Tu saya dah pinkan dia punya komen. Bawah sekali. Soalan daripada Nur Alisa Nadira. Apa lagi tentang mati syahid? Mati syahid ni apa yang mati yang memperjuangkan agama lah, agama Islam kan, mempertahankan agama Islam. Tapi sebenarnya dia banyak kategori kan. Tak semestinya kita dalam peperangan kan, berperang. Takkan semua orang nak pergi perang, satu negara nak pergi perang kan Ustazah kan. So kalau dalam
kebakaran, lemas, Mati dalam kebakaran, mati lemas. Yang saya tahu Ustazah melahirkan satu mati anak. dia empap sesuatu, betul? Betul tak? Betul. Kalau perempuan dia istimewa sikit. Dia kalau melahirkan anak, kalau anda kata ditakdirkan dia meninggal, dia seumpama macam bayi baru lahir semula. Betul tak Ustazah? Ataupun kita katakan dia Betul. sebagai contoh mati syahid untuk yang perempuan. Kalau dia mati semasa melahirkan anak lah Mabruk. Ni Cik Rozah ni cikgu ke Ustazah? Cik Rozah Apa? binti Wan Muhammad. Cikgu PK petang ACS. Selamat datang Puan. Sorry Puan, maaf sebab saya tak kenal. Saya ingatkan student ke apa. Selamat datang ya Puan untuk PK petang ACS SMK ACS Methodist. Saya Cikgu Sufian ya Puan. PK petang ACS ni dia memang suka IT. Oh ya ke? Boleh. Saya buat yang termampu je Puan. Saya pin dia punya komen